Dalam keadaan semasa hari ini, saya akan kupas sedikit berkenaan dengan isu selepas era pandemik dan sebelum pandemik. Kita tahu dalam kekalutan ataupun ketidakstabilan politik sebelum ini, dalam penggal ini saja semua orang dah tahu, rakyat ramai pun tahu yang kita dah tukar beberapa kali kerajaan. Tetapi setiap kerajaan yang kita tukar itu ada perbezaan-perbezaan yang bukan sahaja orang politik rasa, tapi rakyat dengan jelas juga boleh rasa. Kita tengok di bawah polisi keluarga Malaysia, banyak inisiatif-inisiatif kerajaan yang diberikan kepada rakyat. Bukan sahaja inisiatif, tapi boleh saya katakan sebagai satu solution kepada rakyat, setidak-tidaknya sebagai satu jalan keluar. Bukan sahaja kepada golongan usahawan, tetapi juga kepada golongan masyarakat D40, T20, N40. Banyak segmen-segmen yang sedang memilih stability politik agak tenang sedikit. Walaupun sebelum ni agak kecoh, agak orang kata tidak berpenghujung, tetapi ketika pentadbiran yang terkini ini, kita boleh lihat di bawah ketua kerajaannya, Datuk Seri Ismail Sabri, kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional, jelas kita tawarkan satu solusi kepada rakyat. Peneraju menteri-menterinya, kita boleh nampak banyak aktiviti-aktiviti yang dijana semula dan dihidupkan secara konstruktif, progresif, dapat khusus dihidupkan demi rakyat. Kita tengok macam mana di bawah YBKJ sendiri, macam mana di bawah Tan Sri Noh sendiri, macam mana di bawah Tan Sri Anwar Musa, Syahidan Kasim, termasuk juga Rizal Marikan. So banyak yang ditawarkan kepada rakyat itu adalah solusi. Walaupun sebenarnya banyaklah argument datang daripada pihak pembangkang. Tapi saya tak nafikan sebab pembangkang ni memang kerjanya membangkang. So bila kerjanya membangkang, tak apalah, teruskanlah membangkang. Dan saya nampak ketika dalam kerajaan polisi keluarga Malaysia sekarang, PH memainkan satu peranan yang cukup bagus, iaitu peranan sebagai pembangkang yang begitu sesuai, begitu efisien. Dan ada baiknya untuk PH teruskan menjadi pembangkang yang berjaya, sebab ketika mereka menjadi kerajaan, saya tak nampak dia orang ada hala tuju. Dia tak tahu apa dia nak buat, walaupun manifesto pada ketika itu banyak benda yang digula-gulakan, yang dijanjikan. Kegusaran rakyat selepas mereka tak boleh perform dan mereka tak boleh fulfill setiap janji yang diberikan kepada rakyat. Buat imah manifesto pun mereka tak tunaikan. Saya rasa rakyat dah fed up dan optimis dengan slogan polisi keluarga Malaysia, sebab apa yang dibawa itu melambangkan suasana kekeluargaan khusus dalam keluarga Malaysia. Sebab kita kena tahu, saya tak nafikan untuk bina kembali Malaysia, termasuklah dalam Selangor ini, dia bukan tentang soal Melayu semata-mata. Dia soal bagaimana kita nak tambah baik ekonomi, macam mana orang Melayu perlu ada, termasuk juga orang Cina dan juga orang India. Saya berani katakan, bukan semua bangsa bersentimen dalam politik. Bukan semua Cina ambil kisah ataupun ekstrim dalam politik. Bukan semua Cina dan India tidak suka pada Melayu. Kita ada kawan-kawan ramai Cina, India, Melayu, anak Iban, semua segala bangsa yang ada, yang kadang-kadang ekonomi dan pertumbuhan kehidupan lebih penting daripada politik semasa. Dan apabila polisi kerajaan berkenaan dengan gagasan keluarga Malaysia itu, saya nampak amat bertepatan dalam keadaan sekarang untuk bina kembali keadaan selepas pandemik, selepas rakyat semua buntu dalam suasana pandemik.